Sebab itu Nabi kata orang yang bijak ialah orang yang sentiasa mengingati mati. Sentiasa mengingati mati itu maksudnya bersedia untuk menghadapi mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menyambung semula dalam siri kuliah pengajian yang biasa kita laksanakan sebelum musim COVID-19 dahulu. Dan saya rasa terlalu lama sangat baru sampai balik, setengah tahun. Sejak daripada mungkin Januari, Februari, daripada Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, hampir 6 bulan. Ala kulli hal, kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah pada pagi ini, dan kita mengambil sedikit masa untuk duduk dalam majlis perkongsian ilmu. Insya-Allah, mudah-mudahan kita mengharapkan keredaan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita nak berkongsi berkaitan dengan cita-cita kehidupan kita di dunia. Bagaimana kehidupan para nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana kehidupan para salafus soleh, kemudian bagaimana kehidupan orang yang lara. Ada 3 cita-cita hidup ini. Cita-cita yang pertama ialah orang yang terdahulu, hidup orang dulu, orang awal. Orang awal maksudnya ialah seperti para anbiya, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hidup dia. Dan siddiqin, cara hidup orang siddiqin sudah semesti berbeza dengan cara hidup kita. Anbiya, siddiqin, hidup dia di dunia untuk akhirat. Dia tidak hidup untuk dunia. Itu beza. Sebab mereka ini orang yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekalian tidak mencita-cita hidup menungkat langit. Itu maksudnya. Dia tak ada dalam hidup dia di dunia ni untuk menungkat langit dengan maksud nak hidup selama-lamanya. Tak. Hidup di dunia ini bagi mereka ialah sebagai orang musafir. Orang yang bermusafir ke negeri lain, satu masa dia akan balik-balik. Itu maksud dia tidak hidup menungkat langit. Itu kehidupan para anbiya, para nabi, para rasul, dan juga para siddiqin. Sebab itu kalau kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat, dunia ini mereka tidak tamak dengan maksud sampai dia bermati-matian mencari dunia begitu. Dia tidak tamak sebab dia tahu bahawa apa yang diperolehi di dunia ini akan ditinggalkan satu masa, hebat macam mana sekalipun. Yang kita bawa ialah amal tu kalau memang kita tidak sempat untuk melakukannya. Sebab itu bila matinya seseorang itu, dihantar oleh keluarga kita, isteri anak, dihantar oleh harta kita. Kalau kita ada harta, mungkin kita ada kenderaan pun pergi ke kubur hantar semua. Dan bersama kita juga amal. 3 benda yang hantar. 2 balik, 1 tinggal. Setelah dikebumikan, isteri, anak, orang yang disayangi akan balik.
Kemudian harta kita akan balik. Kalau kita ada kereta mewah pun yang hantar ke kubur, balik juga. Kalau orang dulu-dulu dia ada khadam ataupun dia ada hamba, yang hantar kubur, balik juga. Dia yang tinggal bersama kita ialah amal. Kesedaran inilah yang menyebabkan para nabi dan siddiqin dia tidak peduli hal itu. Tak. Yang penting ialah yang kekal bersama dia, itu amal di akhirat. Merasakan maut itu sentiasa hampir kepada mereka. Kata dia, terasa dekat sangat. Kematian itu dekat. Kita yang merasa kematian itu jauh. Bagi Allah Ta'ala, hidup di dunia ini satu detik je. Bagi Allah. Bagi kita yang rasa jauh, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi bagi Allah, kehidupan manusia satu detik je, dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Contoh, bayangkan Ibn Abbas menyatakan bahawa satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan nisbah dia 1000 tahun dunia. Cuba kita bayangkan, kalau kita hidup 60 tahun, 70 tahun, berapa sangat kehidupan kita? Sedetik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para anbiya, mereka merasakan kematian itu terlalu hampir, dekat sangat. Mereka selalu bersiap sedia untuk menerima maut itu. Bersedia ke kita tidak bersedia ke, maut akan datang. Sebab itu para anbiya bersedia menghadapi maut. Sebab itu dia akan menggunakan sepenuh masanya di dunia untuk buat kebaikan sahaja. Tak ada masa untuk buat kejahatan. Tak ada masa. Dia tak ada masa untuk hasad dengki pada orang. Tak ada masa dia. Dia tak ada masa untuk berkelahi dengan sebab yang remeh-temeh. Tak ada masa. Sebab itu mereka sentiasa menggunakan masa mereka ialah untuk menghadapi maut, menghadapi mati, dan menumpukan segala perasaan mereka terhadap Allah Ta'ala dan taat kepadanya. Sebab itulah Nabi solat sampai bengkak kaki, malamnya tidur sedikit, siangnya seperti pahlawan para sahabat. Siangnya macam pahlawan, dengan maksud bertebaran mereka di muka bumi untuk cari penghidupan. Malamnya macam abid. Dan sebab itulah mereka tiada punya masa untuk mengurus urusan dunia sama sekali. Nak kumpul harta tak ada masa. Sebab itu Nabi bila ditawarkan kekayaan, dia tak nak. Nabi ditawarkan dengan kekayaan supaya dijadikan pasir-pasir yang ada di sekitar Makkah, gunung-gunung yang ada di sekitar Makkah jadi emas. Kalaulah Nabi terima itu, tak sempat dia nak dakwah. Tak, Nabi kata, cukuplah aku menjadi orang yang sehari lapar, sehari kenyang. Sehari lapar, sehari kenyang. Maksud itu. Bila aku lapar, aku mohon pada Allah Ta'ala. Bila aku kenyang, aku bersyukur pada Allah Ta'ala. Begitu kehidupannya. Sebab nak tumpukan menghadapi kematian yang maha dahsyat. Dahsyat kematian. Kita hari-hari, sebab tu dia suruh kita tengok kematian. Suruh menghadiri pengkebumian, suruh tengok hampir mati orang sakit, supaya datang rasa bahawa persediaan untuk menghadapi mati. Kecuali dia ambil dunia itu yang penting-penting, yang merupakan tanggungjawab atas diri mereka, yang penting. Manakala mereka mencari nafkah, untuk nafkah, bukan untuk mewah, untuk nafkah, makan minum, pakai, tempat tinggal, nafkah, bukan untuk mewah. Tapi kita dah cukup satu rumah contohnya, dah melindung kita daripada panas, hujan dan sebagainya. Kita nak satu lagi rumah kalau ada tawaran. Kenderaan juga begitu, dah ada cukup satu, nak satu lagi, nak satu lagi. Itu beza kehidupan mereka. Tapi kita tidak pernah nak menambahkan ibadah. Ada satu solat, nak tambah satu solat lagi. Sudah satu solat sunat kita amalkan lazim, nak buat satu solat sunat lagi. Sepatut begitu kehidupannya.
Sebab kita tertipu dengan kehidupan dunia, tertipu. Kita tertipu dengan masa lapang, kita tertipu dengan umur panjang. Kita kata umur panjang, sedangkan umur tu pendek, makin pendek. Umur kita sebenarnya makin pendek, bukan makin panjang. Nombor je yang banyak, nombor banyak, tapi sebenarnya makin pendek. Kan nombor tu 50, 51, 52, 53. Kita rasa banyak tu. 54, 55, panjang. Tapi sebenarnya makin pendek. Sebab ajal kita tak bergerak. Umur kita yang bergerak. Tiap benda yang bergerak akan sampai pada tempatnya dan akan habis. Itu umur kita begitu. Sebab sebenarnya para anbiya dan siddiqin itu telah sampai, dia sampai mana? Sampai ke muncak cinta kepada Allah dan cinta kepada hari akhirat. Itu dua. Cinta pada Allah, cinta kepada hari akhirat. Sebab kehidupan akhirat ini kehidupan yang penuh nikmat sebenarnya. Sebab tu Nabi kata kullukum dakhalal jannah illa aba. Semua kamu akan masuk syurga, melainkan orang yang tak mau masuk syurga. Nabi kata. Sebab itulah hidup akhirat tu seronok, melainkan orang tak nak keseronokan akhirat. Man hum ya Rasulullah, siapa dia orang yang tidak mau kepada hari akhirat itu? Ialah orang yang meninggalkan jalan aku dan meninggalkan jalan para sahabat aku. Tak ikut Nabi, tak ikut para sahabat kehidupan dia. Itu dia tak mau masuk syurga. Itu dia. Dan sehingga jika dikatakan kepada mereka bahawa kamu akan mati esok, nescaya mereka tiada dapat sesuatu yang kurang dari amalan soleh mereka untuk ditambah. Seolah begitu. Katakanlah malaikat kata, wahai si fulan, kepada para siddiqin, kamu besok mati, okey? Tidak ada satu pun kurang segi amalan dia. Tapi kita tunggu dulu. Jangan. Banyak benda kita tak buat lagi. Banyak benda. Kalau kita baca tentang alam roh yang ditulis oleh Ibn Qayyim, seronok alam roh ni. Roh hidup, yang mati jasad. Kehidupan alam roh macam biasa ni, seronok. Terasa nak pergi ke alam roh tu. Tapi bila fikir-fikir amalan tak cukup, nanti dulu. Tak cukup lagi geruan kita, tak cukup lagi. Sebab itu kita bila ditimpa kesakitan, cepat-cepat berubat. Bila ada virus, cepat-cepat elakkan virus. Bila boleh datangkan kesakitan, elakkan kesakitan. Sebab apa? Banyak lagi amalan yang belum kita lakukan. Banyak lagi amalan. Sebab itu orang, para anbiya, para siddiqin, kalau Allah dia kata besok kamu mati, okey, tak ada kurang dah amalannya dah. Sampai begitu. Dan selain dari yang biasa mereka lakukan setiap hari, mereka tiada pernah gentarkan maut, tak takut. Ini dia, sebab cukup semua. Kerana mereka telah sampai ke kemuncak yang amat tinggi dalam mencintai Allah dan mentaatinya. Mencintai Allah dan taat kepada Allah perfect. Tidak ada ruang-ruang yang longgar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Solatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya mana yang ada harta, hubungan sama manusianya, tanggungjawab pada keluarganya, lengkap. Dan jika mati pun mereka tiada meninggalkan suatu pusaka yang akan memberatkan diri mereka ketika berada dalam kubur. Tak susah hati dia. Tidak ada pusaka yang berat dia dalam kubur. Nak bagi-bagi, nak paraid banyak, tak selesai, tak bawa mahkamah setahun tak selesai, 2 tahun tak selesai. Harta yang ditinggal banyak tu, mati dia tak bawa harta tu. Yang dia kerja siang malam tu banyak, bilion-bilion harta. Mati dia, yang pewarisnya ialah keluarga, akan bawa mahkamah pula. Mahkamah setahun tak selesai, 2 tahun tak selesai, 3 tahun tak selesai, sehingga orang yang mengurus tu mati pula. Mahkamah tak selesai lagi. Akhirnya harta yang dia bawa mahkamah tuntut, keluarga dia pun tak dapat, keluarga pun tak dapat, jadi baitul mal. Jelaslah kepada kita bahawa harta ni hakikatnya hak Allah.
Hakikat dia, kalau Allah nak ambil, hak Allah. Allah bagi kepada kita doman. Apa maksud doman? Pinjam. Semua yang kita miliki, Allah bagi pinjam. Itu doman maksudnya. Diri kita ni, Allah bagi pinjam dia, yang ada pada diri kita. Mata, telinga, tangan, kaki, Allah bagi pinjam. Kita je kata, mata saya, itu dari segi cakapnya. Tangan saya, itu rumah saya, sebab ada nama. Itu tanah saya. Itu dari segi cakap dia, majas dia, dari segi zahir, betul cakap begitu. Itu tanah saya, tengok geran. Itu rumah saya, ada geran, saya punya. Itu dari segi majaz, dari segi zahir. Tapi hakikat sebenarnya bukan saya punya. Semua milik Allah SWT. Allah nak ambil balik tu. Hatta nyawa kita pun bukan kita punya. Allah boleh ambil balik bila-bila masa. Ini yang menjadi kesedaran kepada para anbiya, nabi-nabi, siddiqin. Kita nak ikut cara ini, jauh, payah kita nak ikut cara nabi sampai begitu cinta dia pada Allah. Tahap disebut dengan ihsan dalam ibadah. Ibadah dia anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu peringkat tinggi. Demikianlah keadaan hidup dan mati orang yang utama ini, orang yang awal, orang yang disebut orang yang awal-awal, sesuai dengan bumi, sesuai dengan bunyi hadis yang bermaksud Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi ma rafa'tu qadami fazanantu anni adauha hatta uqbida wala rafa'tu luqmatan fazanantu anni usiuha hatta aghadda biha minal maut. Kata Nabi apa? Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya. Nabi selalu sebut itu. Demi jiwaku, nyawa aku yang berada dalam genggaman Allah, dengan maksud berada dalam kekuasaan Allah. Demi jiwaku, Nabi kata demi nyawaku yang berada di dalam kekuasaan Allah. Maksudnya nyawa kita ni Allah nak ambil bila-bila. Itu maksudnya. Atau dengan kata demi Allah, atau begitu. Sebab tu Nabi kata wallazi nafsi biyadihi. Setiap aku mengangkat kakiku lalu menyangka dapat meletak semula. Nampak Nabi beri satu gambaran. Bila dia berjalan, dia angkat kaki. Angkat kan, kita angkat kaki kanan, letak balik. Kemudian angkat kaki kiri, berjalan tu. Jalan begitu. Setiap aku angkat kaki aku, zonantu dalam hati aku boleh letak balik. Tiba-tiba aku diwafatkan. Antara itu saja boleh Allah ambil nyawa. Antara kita berjalan tadi, angkat kaki kanan, letak. Angkat kaki kiri, letak pada bumi. Jalan. Masa aku angkat kaki itu, aku sangka boleh letak balik. Antara itulah Allah boleh mewafatkan aku. Ambil. Tidak terlambat, tidak tercepat. Dan setiap aku menyuap makanan ke mulut aku, kita makan. Daripada pinggan, ambil, makan. Bukan jauh. Dekat je. Apatah lagi kalau kita makan atas meja, lagi dekat. Kalau kita bersila, jauh sikit. Sebab bersila ni dia daripada lantai tu nak bawa ke ataupun kita dekatkan pinggan, lagi dekat. Itu antara itu. Nabi kata setiap aku menyuap makanan ke mulut aku lalu menyangka dapat menelan, kita sangka tiba-tiba ia menyekang di anak tekak aku lalu tercekik, maka matilah aku. Mudah Allah tak ambil. Ini yang dikatakan mati itu, dia akan datang dengan tidak ada warning. Sebab itu kita sentiasa bersedia menghadapi itu. Macam sebagaimana orang duduk rumah di tepi pantai yang bila ramalan kajian cuaca kata bila masa saja ombak besar akan melanda pantai habis. Mestilah orang duduk bersedia. Dah bungkus dah, ini kereta pun dah letak jauh dah, kan?
Tinggal barang-barang yang mahal dah halih dah. Sebab apa? Sebab tadi petang tadi ramalan cuaca kata bila-bila masa sahaja sejak pada ini sampai tengah malam badai besar akan melanda kampung kita. Semua orang akan bersedia. Ini kepakabaran Nabi. Bukan ramalan kaji cuaca. Ramalan kaji cuaca tu dia ramalan kadang dia kata kajang hujan lebat, panas berdengung. Sebab dia ramalan. Yang ini Nabi kata, Nabi dia benar. Adakah kita tidak bersedia yang apa yang Nabi sebut? Mestilah kita bersedia. Sebab itu tak ada masa kita nak hasad dengki pada orang, nak kata umat cerita hak yang bukan-bukan, salah sikit jadi masalah besar. Dalam masjid pun tersentuh sikit pun jadi kes polis. Kan? Tengok video tu tak? Video yang kita pun macam mana ada jenis orang jenis macam panas barang dia sampai ke dalam masjid bawa. Kan? Kawan tu bukanlah sengaja nak kena. Kan? Kena sikit je. Bangun bingkai, bing bagi. Uish, memang keturunan hantu betul. Tak perlu, tak ada masa kita. Nak cover balik itu bukan senang. Kalau orang yang kena tu dibawa ke akhirat, dia mahkamah, cerita mahkamah. Itu dunia, akhirat. Sehingga Nabi kata adilnya Allah SWT di akhirat, balas-balas ni, sehingga binatang pun akan dibalas. Binatang di atas dunia menanduk binatang yang tidak ada tanduk. Di akhirat nanti Allah bagi tanduk pada binatang yang kena tanduk tu, tanduk balik. Tapi binatang dia tidak masuk syurga neraka, dia jadi tanah, gitu ya, habis. Tapi manusia tempat dia dua saja di akhirat, sama ada dia bahagia ataupun dia celaka. Sebab itu barangkali Nabi, dia kata Nabi pernah bertayamum salah satu peristiwa, sedang air ada di sekitar dia jauh sana, air ada di sekitar jauh. Maka baginda pun diberitahu, jawab baginda, dia kata, ya Rasulullah, air ada jauh sana. Nabi kata, aku tidak dapat pastikan sama ada aku boleh sampai ke tempat air itu. Dia kata, ni waktu nak solat ni, di sekitar dekat-dekat tak ada air. Tapi sahabat kata, ya Rasulullah, air ada jauh sana. Nabi kata, aku bimbang, tak sempat sampai dekat air, mati dah aku untuk ambil air sana. Gitu. Jadi maksudnya ialah supaya kita bersegera buat amal baik. Jangan tunggu. Irtanim khamsan qabla khamsin. Ambil 5 sebelum 5. Itu jangan kena segera tu. Ya? Ambil 5 sebelum 5. Sihat kamu sebelum sakit kamu. Kaya kamu sebelum miskin kamu. Masa lapang kamu sebelum masa sibuk kamu. Kata dia. Apa lagi? Masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Dan masa hidup kamu sebelum mati kamu. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 sebelum datang 5. Sekarang kita ada kehidupan, masih hidup sebelum mati. Buat banyak. Kita ada masa. Kita ada masa. Dengar seruan azan, kita boleh melangkah untuk saut seruan azan. Pergi. Masa ada sebelum kita sibuk. Nanti kita sibuk macam mana sibuk? Tak boleh masuk masjid dah ketika itu. Sibuklah. Allah boleh jadikan seluruh dunia masjid, orang tak boleh masuk. Hatta Masjidil Haram sekalipun. Kan berlaku? Berlaku kan? Berlaku. Ini kita pun jarak-jarak sembahyang ni. Kan berlaku pada awal dulu. Seluruh dunia masjid tak boleh masuk. Allah tidak izinkan. Sebab apa? Sebab masa aku izinkan kau tak pernah pergi masjid. Hatta Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun Allah kata jangan masuk. Tak ada siapa masuk. 2-3 orang je boleh masuk. Sunyi sepi Makkah. Sunyi sepi Madinah. Hotel yang penuh sekeliling Makkah sunyi. Hantu je duduk dalam tu, tak ada orang. Tapi kita tengok satu video yang rasa menusuk dalam hati kita. Tengok dalam sunyi Masjidil Haram itu, kita tengok ada satu video, ada satu orang yang dapat semayang seorang ya. Siapa dia? Hak yang tukang bersih Masjidil Haram tu. Allah muliakan dia. Dalam orang lain tidak boleh sujud kepada Allah depan Kaabah, dia boleh. Itu dia. Itu sebab itu Allah Ta'ala bagi kita ibrah kejadian ini.
Allah Ta'ala jadikan kita ada sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit rasa kekurangan harta, sedikit rasa mana pendapatan kurang, sedikit. Semuanya untuk uji itu. Bagi orang beriman, mereka berkata qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah. Sebab tu masa Covid sedang melanda dunia dengan penuh, sehingga orang ketuk pintu masjid, ya Allah kenapa jadi begini, ya Allah kenapa jadi begini, ya Allah. Sembahyang jemaat pun tak boleh, sembahyang raya pun tak boleh, semua kurung dalam rumah. Dan sekarang ini Allah uji dengan kekurangan harta benda, kerja hilang, pendapatan hilang, makin sikit gaji dipotong 30%, 50%. Kemudian majikannya mengatakan ada 2-3 bulan saja boleh, kalau tak selesai kena terpaksa berhenti. Itu semua diuji oleh Allah sikit. Wala nabluwannakum minal khaufi wal ju' wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Diuji mereka itu dengan sedikit rasa takut, khauf. Kan takut kan? Allah uji dengan sedikit rasa takut. Kita takut dengan virus ni, sedang tak nampak virus, tapi kita takut. Allah uji sikit. Pada peringkat awal dulu, kalau ada orang terbusin, orang pun tak buat takut, orang lari. Diuji dengan sedikit rasa takut. Kan? Ni takut kita. Bersalaman pun takut. Gini sekarang dia tak boleh salam. Nak pergi masjid kena tutup dia. Kena bawa sejadah. Tak ada ni, balik. Kan? Diuji sikit-sikit je. Bukan rasa yang gerun sangat, tak, sikit. Wal ju' lapar. Kita bimbang makanan kurang. Di pasar raya habis semua makanan, bawa balik rumah beli, takut. Lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Diuji sikit je, harta makin kurang. Harta makin kurang. Orang yang mengusahakan travel pelancongan ini zero lah. Daripada bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, Oktober, sampai sekarang 1 sen pun tak masuk dalam syarikat. Orang yang mengusahakan pelancongan negeri ke, pelancongan umrah ke, pelancongan mana, zero. Asal ada 200 pekerja, tinggal 20 pekerja. Asal ada berbelah-belah cawangan, tinggal satu je headquarter kat Kuala Lumpur. Saya malah sebut syarikat tu, syarikat terkenal. Daripada cawangan banyak ratus-ratus, tinggal satu je headquarter. Pekerja ada 200 orang, tinggal 20 orang je. Mana syarikat yang boleh survive, itu pun kita cakap, dia kata setakat 6 bulan okey lagi. Boleh lagi bayar staff boleh 6 bulan. Kalau 6 bulan bukan lama ni. PKPP ni daripada ni sambung. September, Oktober, November, Disember, sampai 3 bulan lagi. Kalau tak masuk tu, tak ada masuk, habis. Pilot berhenti, pramugara berhenti. Banyak. Ini diuji dengan sedikit rasa wa naqsin minal amwal. Kurang harta sikit. Was samarat, pendapatan kurang. Pendapatan tak diuji sikit. Dan jiwa diuji dengan kematian, kehilangan jiwa. Dalam kena Covid ni, bila jiwa hilang, bayangkan kalau dalam rumah tu ada disyaki, na'udzubillah, disyaki jangkit, kalau dibawa ke hospital, disitulah lastnya kita jumpa tu. Mati di hospital, kita dekat pun tak boleh. Isteri disayangi tak boleh dekat, anak tak boleh dekat. Kalau ayah yang meninggal tu, tengok daripada jauh gitu dia. Menguruskan jenazah, hospital urus dengan pakaian yang lengkap. Solatnya dia orang urus solat, bawa ke kubur pun 5 orang, kita tengok daripada jauh saja. Ya, inilah yang disebut oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu, ini Allah bayang hari kiamat. Pada hari itu, maknanya suami lari daripada isteri, ayah lari daripada anak, kawan-kawan lari daripada kawan-kawan. Pada hari itu mereka menguruskan urusan diri masing-masing je. Ini Allah Ta'ala bagi sedikit uji begitu pun tak boleh dekat dah, lari. Biasa kalau ayah mati, anak kadang peluk ayah, kenapa begitu. Tapi sekarang ni tak lari. Ini kita sedar. Sebab tu kita manusia ni dhaif. Jangan cakap besar sangat. Dhaif sangat di sisi Allah SWT. Kalau kita Allah Ta'ala uji senang nikmat, sehingga kita rasa kita hidup nak menungkat langit, sehingga dia mengaku dia Tuhan sebab Allah Ta'ala bagi nikmat saja, kan? Fir'aun mengaku Tuhan, Namrus mengaku Tuhan. Malah zaman kita ni ada juga orang yang mengaku Tuhan. Tuhan Harun mati dah, Tuhan tu yang berada kat Temeluh tu. Nampak tak? Itu tak apalah, dia gila. Macam Fir'aun ni memang dia mengaku dia Tuhan sampai gitu. Itu kategori kehidupan kehidupan para anbiya dan siddiqin. Saya ada 15 minit itu. Kuliah subuh sampai SOP dia 7.15. Betul ya? Kalau enggak SOP pula, kuliah subuh boleh 7.15 insyaAllah SOP dia. Kuliah maghrib sampai masuk waktu isyak, lebih 2-3 minit biasalah. Takkan nak top tu. InsyaAllah 10 minit lagi saya berhenti insyaAllah. Kategori kedua tadi yang kehidupan Nabi, iaitu orang-orang yang bersifat pertengahan, iaitu golongan orang yang baik dan taat. Ini orang yang soleh kehidupan dia. Dia bukan Nabi, dia bukan waliullah, dia bukan siddiqin, tapi orang soleh biasa. Itu kehidupan. Tengok cita-cita mereka untuk terus hidup agak pendek. Pendek je. Tidak pernah lalai dari mengingati Allah orang dia. Tidak pernah lupa akan hari akhirat, dia ingat. Tiada sesuatu yang dapat mengalpakannya dari bersedia untuk menghadapi maut. Namun demikian, dia tidak lupa untuk bersedia menghadapi maut. Tidak sepanjang masa bertungkus lumus untuk mengejar keindahan dunia atau terpedaya akan keindahan dan syahwah yang merosak dan membinasakan. Dunia dia ambil juga, tapi dia ingat akan mati. Dia bekerja, tapi dia ingat akan mati. Dia memiliki harta, tapi dia ingat akan mati. Ini orang pertengahan. Kita bukan Nabi. Kehidupan Nabi tak ikut kita. Kita bukan siddiqin. Kehidupan orang siddiqin macam kehidupan Abu Bakar, tak ikut kita. Iman Abu Bakar tu kalau boleh timbang, kalau iman tu boleh timbang, Nabi kata bahawa tak, kalau seluruh penduduk Madinah timbang iman dengan Abu Bakar, iman Abu Bakar berat lagi. Jauh kita. Jadi kita sini boleh. Tetapi dia kata dalam menjalani ketaatan kepada Allah Ta'ala itu, mereka tidak sekuat orang yang digolongkan kategori pertama tadi. Kalau orang kategori pertama tadi, solat dia sampai 400 rakaat sehari, 500 rakaat sehari, dia tak sampai peringkat itu. Yang fardu insya-Allah clear, yang sunat banyak buat gitu. Ini orang pertengahan. Tapi tak sampai pada kategori yang pertama tadi. Itu hebat. Yang sentiasa setiap waktu mengingati mati orang-orang ini. Andai ini berlaku atas diri mereka, nescaya mereka tidak mampu mengurus urusan hidup yang tidak pasti dijalankan setiap hari. Itu dia. Dia tak boleh jadi macam orang mula tadi. Sebab kehidupan kena urus. Nafkah isteri kena cari, nafkah anak kena cari. Dia kena cari kehidupan. Dalam masa yang sama dia ingat, sampai waktu solat dia solat. Dalam bulan Ramadan dia puasa. Tapi dia bertebaran, dia cari penghidupan. Dah Zuhur dah ni. Zuhur, sembahyang Zuhur. Kalau dia bawa teksi, sebelum pergi keluar tu dia sembahyang subuh dulu. Dapat penumpang, nak hantar. Zuhur dah, berhenti dulu, sembahyang Zuhur dulu. Lepas tu bawa lagi teksi. Sampai waktu asar, asar, maghrib solat. Itu orang jenis ni. Kita lah tu.
Kita kena ingat tu. Sampai solat kita ingat solat. Tapi kerja tetap kerja juga cari. Jika dipaksa juga nescaya disebut tergendala sama sekali urusan akhirat. Disebabkan tekanan jiwa dan fikiran terhadap perkara yang dahsyat itu. Dia ingat akan hari akhirat, kedahsyatan hari akhirat. Dia ingat itu. Dia tidak lalai. Dan sungguhnya merasakan ketibaan maut pada setiap detik pada masa itu adalah perkara yang sangat berat bagi mereka. Kita gerun dengan mati. Tapi orang yang dulu tadi sebut mati, no problem. Seolah-olah kalau malaikat kata besok kamu mati, okey, lengkap dah semua. Seolah tidak ada kosong amalan. Kita kalau malaikat kata seminggu lagi ya mati, banyak lagi benda kita tak buat. Sembahyang sunat banyak lagi tak buat. Sembahyang sunat sekali-sekala je, banyak lagi benda tak buat. Sedekah banyak lagi kita tak bersedekah. Banyak. Itu seolah gitu. Banding dengan yang pertama tadi, kalau malaikat kata besok kau mati, okey, gitu je. Kita kalau malaikat kata besok kau mati, boleh negotiate tak? boleh tambah lagi tak lama? Sebab banyak lagi benda tak buat. Seolah begitulah. Tapi dengan malaikat maut ni dia bukan boleh runding. Malaikat maut ni dia tak boleh runding. Mana boleh runding? Dalam sejarah yang boleh runding dengan malaikat maut ni, dalam sejarahnya Nabi Sulaiman alaihissalam je. Itu pun runding tu Allah Ta'ala dah takdirkan begitu. Malaikat kata aku nak ambil nyawa kamu ni wahai Sulaiman. Sulaiman kata boleh tak engkau ambil nyawa aku ketika aku sedang duduk di atas kursi ini menghadap kepada pekerja-pekerja aku yang buat bangunan tu yang terdiri daripada jin. Dia tu. Masa tu engkau ambil nyawa aku. Boleh, itu je runding dia. Okey, boleh. Jadi Nabi Sulaiman pun masa dia duduk menghadap pekerja-pekerja dia golongan buat bangunan tu, dia mati gitu. Mati gitu je. Sehingga jin pun tak tahu Sulaiman sudah mati. Dia tengok. Jin kalau nampak Sulaiman takut dia, takut sebab raja. Dia raja, dia nabi. Takut. Manakala pandang dia Sulaiman duduk gitu, sedangkan Nabi Sulaiman dah mati dah. Dia pandang jeling gitu, ada lagi situ. Sampai bila? Sampai tungkat Nabi Sulaiman dimakan anak-anak. Betul. Tungkat Nabi Sulaiman makan anak baru dia jatuh. Jatuh. Baru jin nak buat kerja tu, dia kata mati dah. Lama dah mati sama tungkat makan anak-anak. Seolah-olah jin tu kata kalau aku tahu dia mati lama aku tak buat kerja tu. Tapi duduk tengok gitu ya. Itu je boleh runding. Tapi dengan siapa hak lain tak boleh runding. Habis. Itu kategori yang kedua. Saya ringkaskan. Sebab itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yaquluna li ahli al-mait idza sarafu an qabrih insarifu ila dunyakum ansakumullah mautakum. Maksud dia apabila kaum kerabat orang mati kembali daripada kubur ke rumah masing-masing. Kaum kerabat bila dah ke bumi balik ke rumah masing-masing, para malaikat akan menyeru mereka. Malaikat pun datang. Kembalilah kepada dunia kamu. Moga-moga Allah akan melupakan musibah kamu. Kembalilah kepada dunia kamu. Seolah begitu. Moga Allah akan melupakan musibah. Jadi para malaikat ni memohon kejahatan bagi kaum mukminin, seperti mengharapkan hidup yang panjang dalam keadaan melupakan diri dan melupakan Tuhan. Malah mereka sentiasa mohon kebaikan kepada orang yang mati tadi. Malaikat mohon kebaikan. Itu kategori yang kedua. Saya ringkaskan. Kategori yang ketiga. Yang pertama, excellent, hebat. Yang kedua, hebat juga, tapi tak setara dengan hak yang pertama tadi. Mana yang pertama tadi, kalau malaikat kata besok mati, okey, seorang gitu. Tidak ada satu pun amalan yang dia tidak buat. Tapi yang kedua ni, kalau dia kata besok mati, gerun juga dia. Gerun juga. Masa tu dia buat mana. Yang ketiga ni kita nak tengok, iaitu orang yang terperdaya dan jahil. Jahil dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, dan tak cerdik bahasa lembut dia. Bahasa kasar dia bodoh. Bahasa kasar dia. Itu orang tu. Yang ketiga ni. Jangan kita masuk yang ketiga ni, jangan. Duduk yang kedua tadi. Yang kedua. Yang pertama tadi nabi, geng-geng nabi, geng-geng aulia, geng-geng siddiqin. Itu. Yang kedua tu orang yang soleh, orang beramal soleh, buat baik itu.
Yang ketiga ni, orang yang terpedaya dengan dunia. Mereka menyimpan harapan panjang untuk hidup. Mereka rasa hidup selama-lama di dunia ni, sehingga terlupa akan urusan akhiratnya, dan alpa untuk menyakiti mati. Tak ingat mati, tak ingat langsung. Malah kalau disebut dengan kematian, apa mati-mati? Seolah gitu kan. Dan sebab tu orang kata sebut, kamu cakap mati ya, sui dia kata, sui sebab mati. Itu ni golongan ketiga. Sebab itu Nabi kata orang yang bijak ialah orang sentiasa mengingati mati. Sentiasa mengingati mati itu maksudnya bersedia untuk menghadapi mati. Bukan ingat mati bila mati gitu saja, tapi tak bersedia. Maksud mengingati mati, bersedia. Istighfarnya banyak, tasbihnya banyak, bertaubatnya banyak. Yalah, kita manusia biasa, kehidupan manusia biasa, mesti ada dosa dan sebagainya semua. Itu sedia tu. Anggota dan hati mereka terpikat kepada dunia semua, tumpunya dunia je. Hatta mana dia dah sakit-sakit dah umur betul, umur dah lanjut sangat dah, kulit dah kendor-kendor dah, mata kabur dah, masih lagi masuk saham lagi untuk dapat juta-juta lagi. Saham dunia tu. Cari masuk saham lagi, yang mana yang boleh datang income lagi. Masih lagi untuk masuk saham untuk dapat nikmat dunia lagi. Patut yang dia dah ada tadi, dia banyak infak dah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia banyak infak dah untuk dia. Selama ni aku bekerja, aku dapat kekayaan. Aku nak infak untuk diri aku. Ni kalau aku tak infak, tak ada untuk diri aku, tak ada. Bagi. Iaitu yang kita tengok jutawan yang terkenal, jutawan orang Arab yang bernama Ar-Rajhi tu. Sulaiman Ar-Rajhi. Ada baca tak? Orang yang terkaya di dunia, lebih kaya daripada Bill Gates. Semua harta dia infak semua. Rupanya ada orang zaman ini. Ben Ar-Rajhi tu, dia lah tu. Dulu kita tak tahu Ben Ar-Rajhi ni, kita tahu daripada Arab Saudi je. Ben Ar-Rajhi ni lah Ben Arab Saudi. Ar-Rajhi. Ben satu bank, tapi dia tak banyak. Kat Kajang ada satu. Ben Ar-Rajhi, itu Arab Saudi je. Kita ingat dulu bank biasa. Bila keluar artikel bahawa rupanya Salman, nama dia Sulaiman Ar-Rajhi, orang paling kaya, semua dia infak, semua ladang kurma dia berhektar-hektar, hasilnya dia infak semua. Apa yang dia ada, dia tak ada apa-apa, biasanya dia makan. Orang tanya dia, kenapa kau semua infak semua? Dia kata, aku makan sikit je, bukan banyak. Ini orang yang soleh, dia hebat gitu. Tapi orang yang terpedaya tadi, dia dah banyak, itu mana boleh bagi orang, aku dah letih kerja nak bagi orang lagi. Akhirnya dia mati dalam keadaan harta tertinggal, untuk dia tak ada. Jadi rugilah orang yang macam ni. Allah dah bagi anugerah kemewahan dunia banyak, tapi dia tak pandai menggunakan kemewahan tadi. Sepatutnya yang Allah Ta'ala kata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada yang kami rezekikan kepada kamu ada infak. Maksud infak sedekah lah. Kamu ada sedekah sebahagian daripada yang kami rezekikan kepada kamu. Pencen kita 2,000. Takkan dalam 2,000 RM10 tak masuk dalam tabung masjid. Itu orang pencen 2,000. Kalau pencen 5,000, kalau pencen 10,000, ada belas ribu orang pencen. Bukan gaji, pencen. Takkanlah sikit pun tidak ada infak ke masjid, ke tempat-tempat yang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia mengutamakan kesenangan dunia, padahal Allah telah menegah Nabi-Nya alaihissalam supaya jangan menumpukan perhatian kepada kesenangan dunia. Yang Allah sebut dalam Quran, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Yang Allah Ta'ala kata, janganlah engkau menumpukan perhatian kamu kepada kesenangan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai keindahan hidup dunia. Jangan tumpu itu. Sebab ada Allah Ta'ala bagi kesenangan sebagai tumpuan, dia tumpu itu. Kerana kami menguji mereka di dalamnya. Orang yang kaya diuji dengan kekayaan. Dan rezeki pemberian Tuhanmu adalah lebih baik dan kekal. Apa yang Allah Ta'ala bagi itu lebih baik dan kekal.
Jadi kesimpulan dia, ringkasnya, kalau nak baca satu-satu dia panjang. Ringkas dia, kehidupan kita dan manusia di dunia ada 3 kategori. Kategori pertama tadi, kehidupan para nabi, anbiya, awliya Allah SWT dan siddiqin, yang hanya tumpu akhirat je. Kehidupan kedua ialah kehidupan orang yang orang yang soleh, orang yang beriman biasa. Di samping dia ingat akan kematian akhirat, dia juga ambil dunia untuk kehidupan dia. Dan yang ketiga, dia tak hirau akhirat. Yang dia tumpu dunia je. Mati jangan sebut, seolah-olah mati tidak ada pada dia. Sedangkan mati mengintai-ngintai kepada dia bila-bila masa. Jadi kita duduk kepada kategori yang kedua tadilah. Cuma kita membanyakkan saja, mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu pada pagi ini ada manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tufis sudur walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.